Kajian case sejarah pendudukan Jepun di negara kita. Pernyataan masalah. Jepun merupakan salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jepun berusaha untuk memperluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Negara kita merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepun. Oleh sebab itu, kita juga terkesan akibat tindakan yang dilakukan oleh Jepun bagi menguasai negara kita. Jelaskan tentang bagaimana keadaan di negara kita sewaktu pendudukan Jepun dan usaha-usaha yang telah dilakukan agar dapat menentang pendudukan Jepun. Persoalan kajian. Jelaskan faktor kedatangan Jepun ke negara kita, dasar pendudukan Jepun di negara kita, perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun, dan iktibar dari peristiwa pendudukan Jepun di negara kita. Objektif kajian. Saya dapat mengetahui faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Saya dapat mengetahui dasar pendudukan Jepun di negara kita. Saya dapat menghayati dan memahami perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Saya mendapat iktibar dari peristiwa pendudukan Jepun di negara kita. Kaedah kajian. Internet, buku teks, aplikasi YouTube. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Eksploitasi sumber bahan mentah, kepentingan strategi ketenteraan. Eksploitasi sumber bahan mentah. Kita menjadi keperluan perindustrian ekoran perindustrian Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Kita merupakan pengelola utama biji timah dan getah. Selain itu, kita juga menghasilkan emas, biji besi, arang batu, dan bauksit. Manakala di Sarawak pula mereka mau mendapatkan minyak. Kepentingan strategik ketenteraan. Singapura merupakan pangkalan tentara laut British yang terletak di ujung semenanjung Tanah Melayu. Pangkalan tersebut sangat penting bagi membuka laluan penguasaan terhadap minyak di Sumatera. Pulau Borneo juga penting bagi menjayakan operasi penaklukan di Pulau Jawa. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pentadbiran tentara Jepun, dasar terhadap raja-raja Melayu, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Dasar ekonomi. Pentadbiran tentara Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk kegunaan industri tempatan. Mata uang Jepun dicetak untuk menggantikan uang yang digunakan oleh British. Dasar sosial. Pendidikan. Jepun menutup sekolah Inggris dan Cina. Mereka memperkenalkan sistem persekolahan Jepun. Sikap Jepun terhadap agama. Mereka menghormati orang Islam. Selain itu, kelas pengajian dan sekolah agama dibenarkan. Satuan dan penghasilan makanan. Mereka memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting. Layanan terhadap penduduk. Mereka memberi layanan yang berbeza mengikut kaum. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Regimen Askar Melayu, benteng pertahanan tanah air. Batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama dengan tentara British menentang tentara Jepun di Kelantan. General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentara British di Tanah Melayu, menyatakan bahwa ini ialah sebuah sifat juang yang teguh.
Penentangan MPAJE. Layanan kejam tentara Jepun membuatkan beberapa orang Cina berlindung di bawah Parti Komunis Malaya (PKM). PKM kemudiannya menubuhkan pasukan gerila untuk menentang Jepun. Malayan and People's Anti-Japanese ditubuhkan selepas persetujuan PKM yang dilatih oleh British. Mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk sebuah pasukan gerila untuk menentang Jepun. Kerjasama MPAJE dan Force 136. Pada bulan Desember 1943, MPAJE dan Force 136 mengadakan perjanjian. Mereka bekerjasama untuk menentang tentara Jepun. Mereka juga mendapat bantuan seperti senjata, obat-obatan, keuangan, dan latihan daripada tentara British. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJE. Beberapa orang China dikuasai oleh Parti Kuomintang (PMT). Parti Kuomintang telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army. KMT bersetuju untuk bekerja sama dengan MPAJE atau PKM untuk menentang Jepun. Force 136. British menubuhkan Southeast Asia Command (SEAC) di Colombo, Sri Lanka yang dikenali sebagai Force 136. Mereka mendapat latihan di India dan Sri Lanka lalu dihantar ke Tanah Melayu bagi menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Antara anggota terawal ialah Major Tengku Mahmud Yamahidin, Lieutenant Tunku Yusuf Tunku Yakub, Kapten Ibrahim Ismail, dan Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Force 136 Ulu Perak, Askar Melayu Setia, Force 136 Pahang, Watania Pahang, dan Force 136 Kedah, Gerila Melayu Kedah. Penentangan individu. Liu Chanxing menggerakkan penentangan dengan mengedarkan risalah menggunakan samaran Lion of Malaya untuk memberitahu penduduk tentang tujuan sebenar pendudukan Jepun. Sibil Katigasu memberikan rawatan kepada gerila anti-Jepun dan juga berkongsi maklumat melalui radio yang disembunyi kepada gerila anti-Jepun. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Operasi Semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit KZZ Australia untuk menentang Jepun di Sarawak. Pada bulan Mei 1945, anggota Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia (SRD) telah mengatur penentangan terhadap Jepun. Mereka terdiri daripada anggota British, Australia, dan New Zealand, dan orang tempatan yaitu orang Kayan, Kenyah, Kelabit, dan Murut. Pemberontakan Jesselton yang juga dikenali sebagai Double Tent diketuai oleh Albert Kwok. Selain itu, Dato Mustafa Dato Harim juga merupakan pemimpin pasukan gerila anti-Jepun. Pada bulan Oktober 1943, kumpulan Albert Kwok melancarkan serangan terhadap tentara Jepun. Kemudian Jepun melancarkan balasan dengan pantas dan kejam. Pada bulan Desember 1943, Albert Kwok menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas Jepun. Namun beliau bersama dengan 175 orang lain ditangkap. Iktibar dari peristiwa pendudukan Jepun di negara kita haruslah berhati-hati ketika membuat perjanjian dengan negara asing.
Kita perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi musuh yang coba merampas hak negara kita. Kita hendaklah mempertahankan negara daripada ancaman luar. Rumusan. Sebagai warga negara Malaysia yang bertanggung jawab, kita perlulah sentiasa mengenang budi tokoh-tokoh yang telah berkorban untuk negara kita. Selain itu, kita hendaklah mengambil iktibar dari peristiwa yang pernah berlaku suatu masa dahulu agar kita akan tetap berjuang demi agama, bangsa dan negara kita yang tercinta. Akhir sekali, kita haruslah sentiasa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa negara kita. Sekian, terima kasih.